Ketua HR yang memberikan laluan kepada PPZ pada hari ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan mesti kita sangat teruja untuk mendengar buah-buah bicara daripada SD sendiri. Tajuk kita pada hari ini stay atau hijrah. Okay? Jadi bila kita sebut tentang Muharram, tentang tahun baru, pastinya ada di sana suatu perkara yang kita nak letak hazam baru dalam diri kita. Ataupun kita kata apa yang aku nak plan yang terbaik, lebih baik nak dapat untuk tahun ini. Jadi pastinya di sana yang kita nak betulkan adalah destinasi kita. Bagaimana cara untuk kita sampai ke destinasi tersebut, Jadi ataupun tuan-tuan fikir atau dah fikir awal-awal lagi, tahun ni saya tak nak buat apa-apa, so saya nak stay je, dan saya tak nak pun berubah menjadi lebih baik. Jadi itu pilihan kepada yang diberikan kepada kita. Bila sampai ke tahun baru, kita lah pilih nak stay ke ataupun nak hijrah. Mungkin untuk permulaannya hari ini kita nak mendengar butir-butir bicara daripada SD sendiri. Kenapa kita perlu berhijrah? Kenapa kita perlu meletakkan suatu perkara yang kenapa tu kena hijrah? Mesti tahu sebab, betul tak? Jadi kita nak dengar dahulu daripada SD untuk soalan pertama kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustazah Hidayah hari ini dengan suara seksinya. Biasa Ustazah suara dia tak macam tu. Hari ini saya dapat peluang dengan suara seksi dia. Kan dengan saya pun suara berubah ni. Tak ada kerja lain, ceramah kan. Seterusnya orang-orang kuat PPZ, begitu juga tenaga-tenaga penggerak PNB, kan? Semua staf-staf PNB ramai betul. Dia yang separuh dewan tadi memang staf PNB. Yang berdiri-berdiri itu bukan. Itu semua pejabat mana yang datang kan, tak tahulah kan. Sebab biasanya tak ramai macam ni dia kata kan. Tapi tak apalah. Apapun ni adalah hari yang paling menyeronokkan buat kita kan. Maknanya bila ada ceramah macam ni, maknanya tak payah kerja kan. Jadi aduh, gurau je. Tak adalah gurau je, gurau. Waktu break dia kata kan. Tak, sebenarnya bila sebut tadi tentang hijrah, Nabi pun ada sebut kan, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma macam tu lah. Dia tanya koma kan, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak tu bila tanya soalan. Tapi okey Ustazah, saya ceramah kat masjid kat Kuala Pilah tu, saya ceramah maulud, saya tanya apa maksud selawat makcik apa maksud selawat, seorang makcik tu jawab, tak ceramah lah, tanya pula dah kena marah pula. Nasib baik, samsing betul makcik tu. Tapi tak. Jadi bila kita, Nabi kata tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. So itulah soalan yang Ustazah tanya tadi, niat kita. So Nabi menggambarkan kepada kita perubahan sikap kita tu, berburuk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Nabi tunjukkan kepada kita bila Allah perintahkan Nabi hijrah, Nabi tidak, pun tidak. Dah Allah suruh, buat ajalah. Jangan banyak tanya. Ni kita banyak soal jawab. Kenapa macam tu? Bayar zakat apa salah banyak ni pula? Kenapa kita kena bayar? Bukan kita tak payah bayar ke? Kita staf PNB, dah siap cukai, dah siap zakat apa semua. Kena bayar juga ke? Contoh kan, dia mempertikaikan. So pertama sikap, anjakan sikap tu kena berubah. Macam kita kena tahu kenapa. Matlamat dia kenapa? Soalan. Dan tahu dalam bahasa Cina sebut timkai. Bahasa Arab lima azhar. Kenapa kita buat ni? Kan, kena perbetulkan niat kita. Macam beli handphone kan, beli handphone dah siap, dah kita dah siap pasang screen protector, dah siap apa semua. Benda pertama sekali kita akan usik apa dia? Tengok orang perempuan kamera je lah. Yang pertama sekali kita akan usik adalah setting tu, kita akan perbetulkan setting dia kan, brightness dia macam mana kan, volume dia kuat mana, lepas tu dia punya wallpaper gambar apa. Kalau ringtone tu, kalau bos dia telefon, isteri dia telefon,
Maknanya bunyi wow. Jadi, dan setting ni kita tak usik hari-hari tau. Kita usik hari pertama je. Kalau masuk 2-3 bulan tengok asal kelabu skrin ni, kita perbetulkan balik setting. Macam tu kat niat kita. Niat mesti betul. Niat kita mesti betul. Contohlah nak kuruskan badan. Kenapa nak kuruskan badan? Kan? Pertama, aku nak kuruskan badan ni kerana apa? Sebab yang betulnya ada kerana supaya ringan badan aku ni nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin macam tu. Jangan sebab nak lawa. Sebab kalau muka memang tak boleh belah. Dia memang tak boleh belah juga kan. Macam tu lah ayat Audak KL sebut kan. Jadi tak bukan. Kecantikan tu sendiri subjektif. Jadi makna kata kita niat kena betul. Nak kahwin, niat pun kena betul. Itu pun satu penghijrahan. Pada seorang wanita, kahwin itu satu perjudian pada mereka. Oh cik, cepat kau menyaut ya. Kahwin ni kita tak sure lagi perangai lelaki macam mana. Lelaki dia ada option banyak. Kan? Lelaki dia boleh kahwin ni, kalau kahwin ni mungkin kalau yang berani tu dia boleh kahwin lagi. Kan? Tapi orang perempuan itulah sekali kalau boleh. Dia tak nak lagi dah. Dia itulah sekali. Tapi sebab kahwin ni pun mana ada orang excited lepas kahwin? Tak ada. Saya tak pernah jumpa orang excited lepas kahwin. Excited nak kahwin ramai. Kita nak kahwin sebulan lagi kita datang tau. Tu memang ada. Tapi tak pernah tengok orang. Kalau kita tengok movie tu punya pelancaran filem tu cuba tengok kan. Mak Kilau. Ya Allah seronoklah membangkitkan semangat kemelayuan kita, rasa semangat nak pertahankan negara. Ya Allah saya nak tengok lagi. Tengok Polisi Ibu tu best lah, lain betul cerita tu. Cuba tanya orang nak kahwin. Apa perasaan nak kahwin? Boleh lah. Okey lah kata. Dia baru dia tahu dekat pejabat kau main tudung cini kan. Sampai ke rumah kembang macam tu kan. Kan dah lain. Suami nampak handsome kat pejabat. Dekat rumah ya Allah macam King Kong kan, dengan singlet, dengan kain, pakai kain tanpa protection tu kan. Macam-macam lah. Jadi makna kata macam tu lah yang paling penting sekali. Kenapa kita nak berubah? Kerana kita nak menjadi manusia lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita perlu buat perubahan. Kan? Dalam hidup kita ni nak kejar 3 perkara. Pertama nak kejar apa? Kejarlah hidayah kat sebelah kanan saya. Kan? Masuk kejar hidayah ni bukan kejar petunjuk. Masuk kan semua kau jahat ustazah apa hal pula kan? Mengejar hidayah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Selama ni kadang-kadang kita dah biasa buat benda buruk, benda baik itu rasa buruk, benda buruk rasa baik. Itu masalah dia. Pergi surau tanah lah, kawan cakap apa pula aku pergi surau. Tengok dia boleh cakap macam tu. Kan? Dia mau pergi disco nak. Oh, nanti dia cakap apa pula kalau aku tak pergi. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu pula. Terbalik pula. Kan? Heran kan? Tapi nak kena pergi. Kita cakap dia. Pergi masjid memang betul. Pergi masjid belum tentu baik. Betul. Tapi ada harapan jadi baik. Pergi disco belum tentu jadi tak baik. Betul. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disco kan, tiba-tiba berhenti senyap-senyap, azan belum pernah lagi. Jangan nak bohong ya. Tu pertama hidayah. Kedua, kejarlah maghfirah. Hidup kita ni kejar keampunan pada Allah sebab kita semua buat dosa. Tadi saya lalu tadi pun berapa ramai berdosa dah kan. Musik belakang tinggi weh. Saya maafkan dah. Kan? Jadi dan bila saya cakap tadi bila saya duduk semua perhati pada tadi saya tengok dalam TV nampak tua kan kurang hajar. Jadi saya maafkan. Jadi makna kata kejarlah keampunan daripada Allah Ta'ala. Melainkan kita yakin sangat. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Ogos ni memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedar diri tahu. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat pada Allah Ta'ala. Dalam kesementaraan hidup kita ni kejarlah rahmat daripada Allah. Nak kejar rahmat ni macam mana? Caranya adalah kita buat ibadah sebanyak-banyaknya, buat kebajikan sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya. Sedekah ada dua, sedekah wajib dengan sedekah sunat, dengan sedekah biasa. Sedekah wajib ni zakat ni. Tu PPZ datang ni, dia sponsor bukan sesaja tahu. Kau tak nampak kat depan ni. Belum pernah lagi orang yang duduk kursi yang dekat ni dapat benda ni. Kami duduk sebelah ni hanya escort benda ni je. Nampak ni. Ini saya target ni voucher KFC kau. Lepas tu apa? Emas gold. Gold Habib Jewel. Ya ke tak? Betul. Lepas tu lambang cinta abadi. Telekung Siti Khadijah. Nampak sampai macam tu sekali lah. Nak buat dah suruh orang ni buat bayar zakat, buat potongan zakat berjadual. Biasanya buat potongan zakat berjadual ni ramai orang perempuan je.
Tak tahu kenapa orang lelaki. Sebab orang lelaki dia leceh lah, berbulan kita bayar sekali je. Macam tu orang lelaki. Cara gelak tu mentak lah kan. Jadi makna kata bayar. Sebab tu salah satu cara nak dapat rahmat Allah, kita patuh pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi tujuan kita tu penting, niat kita tu penting, lillahi ta'ala. Saya pernah baca satu buku, Hidup dengan Bismillah. Kadang-kadang kita baca Bismillah, nak minum Bismillah, nak duduk Bismillahirrahmanirrahim, nak bangun Bismillahirrahmanirrahim kan? Nak buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi benda tu jadi prosedur je, tak betul-betul dalam hati kita kerana Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, terlupa. Macam I love you too, macam tu lah, prosedur je kan. Itu yang berlaku pada Emir kan. Emir dengan Kalish kan, itulah yang berlaku sebenarnya kan. Dia dah jadi prosedur. Saya tak tengok orang share dalam TikTok, macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Saya tak tengok lah, dan maknanya dah dibincang lah tadi drama tu kan. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni niat tu penting. Orang kahwin pun kadang seberapa ramai yang niatkan Allah. Bila tanya kenapa nak kahwin, mak bising. Memang tu kerjanya mak memang bising. Kalau tak bising bukan mak namanya. Bila kau nak kahwin, bila dah kahwin, bila kau nak beranak. Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Itu suruh beranak ramai, bising pula ramai. Yang seorang kenapa nak kahwin, kawan-kawan habis kahwinan dengan saya je belum. Yang seorang kenapa kau nak kahwin, kawan saya kahwin, lagi satu umur saya berapa dah, bila lagi saya nak kahwin, takut lewat sangat. Yang seorang kenapa nak kahwin, geram untuk perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa orang yang kahwin. Bila imam tanya kenapa nak kahwin, insya-Allah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya orang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab itu je pilihan jawapan yang ada. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang ni kejam tau. Kenapa bang, kenapa? Dia tanya soalan Ustazah Hidayah tadi. Kenapa? Kerana Allah. Lepas tak lepas aku tak tahu tau. Ni baru cuba je. Sahabat saya ada Faizal. Alamak. Kawan sahabat baik saya. Aduh, hilang point. Okey. Okey. Jadi macam itulah untuk persingan pertama. Masya-Allah. Terima kasih kepada SD. Ya, masya-Allah. Memang sahabat di mana tu? Oh, sama UiTM, geng-geng Macos Taman dulu. Oh, Macos Taman. Masya-Allah ya. Alhamdulillah bertemu di sini dan insya-Allah kita dapat poin-poin yang SD kongsikan kepada kita tadi 3. Hidup kejar apa? Hidayah. Kejar Ustazah. Kedua, hidup kejar Maghfirah. Yang ketiga, hidup kejar rahmat Allah. Kalau kita betulkan setting ni yang di awal tahun, insya-Allah kita punya plan kita, kita punya modus operandi kita, macam mana kita disuruh oleh bos kita PNB suruh buat planning, kita buat strategi, kita buat apa aktiviti yang kita buat, semuanya untuk menjayakan matlamat tadi, setting tadi. Jadi kalau setting betul, insya-Allah yang bawah ni akan berjalan dengan baik. Dan inilah semua yang kita sama-sama nak buat. Tapi ingat, kalau kita baca tentang hijrah dalam Al-Quran, Allah tak pernah tinggal ayat hijrah itu wahajaru wajahadu, iaitu dengan apa? Hijrah dan berjihad. Sebab memang nak berhijrah tu, waktu nak tanam azam senang, waktu nak ubah setting senang, tapi nak laksanakan dia penuh dengan cabaran dan tribulasi. Payah benar. Dah tak apalah, tahun depan je lah. Tak jadi nak ubah. Kita stay je lah. Sebab apa? Nampak gaya macam tak boleh nak buat je. Tak cukup kuat. Untuk kita berjihad kepada yang lebih baik, untuk kita nak laksanakan matlamat kita yang mulia tadi, yang baik tadi, mesti kena disertai dengan struggle. Dalam bahasa Melayu senang kata, jihad ini bukan sahaja angkat pedang pergi berperang. Jihad ini sebenarnya menjada wajada. Maksudnya siapa yang bersungguh, siapa yang struggle, insya-Allah dia akan jumpa jalan. Man zara'a hasala. Siapa yang menanam, pasti dia akan dapat hasil. Kalau tanamnya lalang, takkanlah tumbuhnya padi. Betul tak? Kalau usahanya 10%, takkan dia dapat hasil 100%.
Maka di sana menuntut kita untuk bersungguh, menuntut kita untuk berusaha. Man sara ala darbin wasal. Siapa yang berjalan di jalan yang betul, dia akan sampai. Kalau jalannya salah, jalannya jauh macam mana sekalipun, tak akan sampai kepada destinasi. Tapi kalau jalan yang betul, insya-Allah lambat ataupun cepat, dia akan sampai ke jalan tersebut. Masing-masing ada kapasiti. Contoh kura-kura, kapasiti dia lambat. Kalau anak, kapasiti dia cepat. Waduh, cepat. Tapi apa salah anak? Dia berhenti. Dia berhenti di pertengahan jalan. Kenapa? Dia dah cukup yakin. Yang kita dituntut adalah untuk teruskan berjalan. InsyaAllah, kalau betul jalannya, kita akan sampai ke matlamat dan destinasi yang kita sebutkan tadi. Dunia, kita nak cari apa? Hidup kita sementara. Dan tahun yang Allah bagi kepada kita, umur ataupun usia, modal, nyawa yang Allah bagi kepada kita, kita tidak tahu bilakah dia akan tamat sampai ajalnya. Dan selagi masa kita ada, itu maksudnya modal itu masih Allah bagi peluang untuk kita terus berubah. Dan ada tanda-tanda orang tu dia takkan berubah. Ini tanda-tanda orang ni kalau ada tu memang takkan berubah lah. Sampailah kiamat sekalipun, turun malaikat sekalipun, dia takkan berubah. Nanti kita nak dengar SD bagi kepada kita apakah yang tanda-tanda orang yang lemah semangat, orang yang memang takkan berubah, orang macam ni, insyaAllah. Tapi sebelum daripada itu, tuan-tuan yang saya kasihkan Allah, macam SD sebut tadi, di tengah ini adalah akan dibawa balik oleh orang-orang yang bertuah tadi, yang masuk ke dalam Dewan kita ni. Jadi tuan-tuan puan-puan, nak tak hadiah ni? Kena isi borang dululah. Borang zakat ada tak pada tuan-tuan? Borang kuning? Ada ya? Okey. Borang itu kita akan cabut kejap lagi untuk siapa yang mengisi borang potongan gaji PZB zakat bulanan yang untuk keluar di payslip masing-masing. Kalau tuan-tuan boleh tengok di luar ni, di atas ni di hadapan, apa yang kita bayar untuk zakat, dia akan ambil daripada portion PCB. Ya, dia akan kontra. Sebab saya dipalukan ada juga sahabat-sahabat baru kita di sini. Jadi katalah kalau kali pertama nak buat potongan gaji, jangan risau. Banyak dah bayar ni, kan nanti potong pula untuk zakat, jangan risau. Dan zakat tadi dia ambil portion PCB, dia akan kontra. So jadi apa yang kita bayar tadi, selagi mana tak lebih daripada PCB, dia tidak akan mengurangkan gaji bersih kita. So gaji bersih akan stay lah, sama. Cuma kita tukar tabung. Daripada tabung cukai tadi, kita dapat rebate daripada zakat. Okay? So jadi untuk siapa bayar gaji, dia dapat potongan cukai tadi secara rebate, 100% rebate. Dan juga apa yang lagi seronoknya, tuan-tuan boleh tengok belah kiri tu. Kan? Dah pernah beli makan, kena potong gaji lah macam tu. Sebab hadiah utama kita adalah kebaikan. Dan ada macam-macam lagi lah. Ada apa tu nama dia, ada vacuum lah, apa benda lah, iPhone lah, apa semua tu kita bagi. Tapi hari ini untuk yang di Dewan PNB khas untuk Jom Potong 2023, kita akan bagi sambutan bertuah. Ada voucher KFC RM50 untuk 2 orang. Kita ada gold bar 1 gram untuk seorang. Dan ada Turkos Siti Hadijah. Kalau nak boleh isi borang sekarang. Siapa yang dah isi tadi kat luar, borang ni akan masuk sekali lah. Kalau tak diisi sekarang, sahabat-sahabat kita daripada PBZ akan mengutip sebentar sahaja lagi. Jadi sahabat-sahabat boleh isi, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi nama, nombor telefon, nombor IC. Kemudian kalau ingat ataupun berapa nak potong, boleh letaklah dalam potongan tu, potongan bulanannya, bukan potongan tahunan. Okay, bulanan, 1 bulan nak potong berapa. Misalnya kata kalau PCB kita RM100, cantiklah kalau kita letak RM60 ya, RM50 okey. Okay, so kita ingat sikit. Kalau tak ingat tak apa, nanti lepas pada program insyaAllah boleh ke hadapan, kita keluar dan kita minta sahabat-sahabat PBZ kita akan tolong kita untuk kita punya potongan gaji. Maknanya jangan biar kurang lah, jangan kurang. Sebab kalau kurang itu pun boleh menyebabkan kita punya gaji kita itu tidak betul-betul solid yang kita punya. Sebab dalam hak kita, dalam duit gaji kita, bukan ada hak kita saja, tapi ada hak orang lain. Berapa persen? 1/40 ataupun 2.5%. Senang kata tengok pizza lah.
Tak pernah orang potong pizza 40, betul tak? Nanti ketipis sangat, nak makan pun dah jadi. Tapi orang potong lebih kurang dalam 12 gitu. 1/40 maksudnya potong pizza tu 40 potongan, satu potongan sahaja itu adalah hak orang lain. Sebab kita kena kira, make sure supaya jangan terkuranglah daripada duit gaji kita. InsyaAllah, dah ada orang belum sekarang ni? Dah ada, dah serah dah pada sahabat-sahabat PPZ? Belum. Siapa yang dah ada, sebab ada juga kat luar. Ada bakul, boleh, sebab tak sampai itu buang basah. Boleh minta bakul. Kalau boleh kita cabut dulu. Boleh. Yang dah isi sini, siapa yang ada, boleh serah dulu. Ustaz, kita cabut untuk KFC dulu ke Ustaz? Boleh. Boleh siapa yang nak KFC, dan RM50 voucher KFC, insyaAllah. Dan kalau rasa tak makan KFC, Ustazah saya ni diet, boleh bagi pada saya. Okey, ada siapa yang dah siap? Boleh masukkan dalam bakul ini, insyaAllah namanya bakul bertuah. Syabitkan berkat, insyaAllah kita akan buat sekejap lagi. Ada lagi, siapa yang nak baru isi, boleh angkat tangan. Siapa tak ada pen, boleh angkat tangan letak pen. Yang simple sahaja. Yang simple saja. Kita pun bukakan juga voucher sedikit sebanyak untuk kita tahulah macam mana dia punya kiraan. Kita ada tolakan juga. Okay, kita bagi masa sikit untuk sahabat-sahabat kita habiskan isi. Paling penting nama, nombor telefon. Kalau alamat nanti tuan-tuan boleh tulis PNB Cytokine. Sebab hari ini kita akan hantar berkelompok. InsyaAllah tak ada masalah lah, division apa semua tu pihak HR boleh tengok. Tapi kalau cantiknya letak nombor telefon, takut orang tu kita tak jumpa dan sebagainya ke, so kita boleh telefon ya. Okey. Jadi satu salinan warna merah. Salinan merah tu boleh koyak. Itu adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan punya rujukan. Jadi boleh ingatlah, okey saya potong berapa. Sebab penting ya, untuk potongan gaji sangat penting. Sebab dia akan menentukan ya. Sebab kita kalau tak bayar pun, kita kena bayar dengan satu hari lagi. Mungkin waktu cuci baru RM2. Nanti kita kira kena kotak pula ya. So saya nampak ada lagi tuan-tuan di sana yang nak menghantar juga. So kita ada 2 pusingan, kita ada 2 cabutan. So kita akan cabut 2 dulu, dan kita ada cabutan lagi sekali nanti di hujung, iaitu adalah grand prize. So katalah kalau tak dapat hari ini tak apa, tuan-tuan akan masuk dalam kempen Jom Potong kita. Kempen yang kat depan ni kita bermula daripada 1 Julai sampai 31 Disember. So siapa yang buat potongan gaji tambah ataupun baru, iaitu kali pertama buat potongan, insyaAllah semua layak untuk masuk dalam kempen kita. Okay. Nanti kan tuan-tuan selepas siap boleh minta kedua, nanti boleh claim lah kemudian selepas kita dah habis program. Okay, ada apa soalan lagi? Dah ada? Tuan kita boleh bantu? Dah siap? Okay, kalau yang dah siap boleh pas ke tengah. Boleh pas ke tengah. Okey. Anda tahu tadi masuk kaki kanan, pagi-pagi solat duha. Okey, di belakang pun ada juga. Kita ada Tuan Nabil, Tuan Hafiz, Tuan Fazul, Auzul akan tolong membawakan borang-borang anda ke hadapan untuk kita cabut dahulu. Dan yang akan cabut, Ustaz sampai depan juga yang akan cabut. Supaya kita dapat berkat pada kehadiran Ustaz pada hari ini bersama-sama dengan PBZ. Nampak gaya ada lagi yang belakang tu? Sekejap. Kita cabut dulu Okey, kita cabut dulu. Jadi nanti kat hujung ada lagi dua. Tak tunggu ke ataupun nak cabut? Ada lagi? Ada, okey sekejap sekarang dia tak boleh tidur pula malam ni. Kenapa korang pun tak masuk dalam bakul? Dia kita boleh keluar sikit. Yang belakang kita boleh keluar. Sampai dah siap angkat tangan. Puan kita belah sana. Puan kita pun nak tanya ke cik kita dah siap. Okey. Kalau tak ingat, takut kosongkan dulu bahagian jumlah. Nanti boleh datang balik ke kampung kita. Kita akan stay sampai pukul 3 insyaAllah. Sampai pukul 3 kita stay. Boleh bagi tahu ya, kalau kawan lain, kalau yang tak datang,
Mereka boleh nak buat permohonan juga. Sampai pukul 3 kita kaunter kita buka. Masya Allah. Ada lagi tak? Macam mana lagi? Macam mana lagi? Tolong. Okey. Ada lagi kalau ada naikkan sikit ke atas supaya saya boleh nampak. Okey, 2. Tinggal lagi 2 lagi. Okey. Yang warna merah tahu-tahu dah ambil lagi satu. Ambil kiri. Tak tidur malam nanti disahabat kata. Okey. Yang warna merah boleh ambil. Okey, kita bolehlah. Saya nak minta Ustaz Samsul depan dengan bacaan Yasin. Bismillah. Untuk mencabut dua cabutan bertuah daripada sahabat PNB hari ini, yang mana yang akan membawa pulang voucher KFC berjumlah RM50. Kita dah makan RM50. Okay, yang pertama, mana merah kan dia? Siapa pegang merah tadi? Jatuh kepada Nurul Jannah. Masya Allah. Sedekah kata boleh ada ke keluarga Ustaz? Ini dulu sebelah kamu ni. Macam dekat dia ni. Silakan. Macam bapa dia ni. Seterusnya Wan Syahriah binti Wan Muhammad Hazri. Betul lah Alhamdulillah. Masya Allah. InsyaAllah. Tahniah kepada puan kita yang telah berjaya disilakan Puan Syahira untuk mengambil voucher RM50 daripada KFC. Boleh kan kat sini boleh, kat situ boleh. Syahira sama. Makan ayam nak? Makan ayam. Kalau tak makan ayam, saya boleh makan ayam. Tahniah dan terima kasih kerana sudi yang bersama-sama kita di atas ini. InsyaAllah kita pergi kepada pusingan yang kedua. Tuan-tuan, biasanya kalau ada buat ceramah, dia tanya soalan tak? Ada? Oh, kena ready lah ya. Nanti saya bagi, kita tengok masa. Kalau sempat saya boleh bagi soalan untuk ditanyakan. Tapi kita pergi dahulu kepada pusingan yang kedua. Kadang-kadang orang lemah semangat, Ustaz nak berhijrah. Tengok kawan, kita tak jadilah aku nak berhijrah. Biar je lah, tinggalkan sebagai kenangan. Jadi apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan kita lemah semangat untuk berhijrah ataupun penghalang untuk kita berhijrah? Silakan Ustaz. Okey, ada dua. Kalau ikut kan, kalau dalam bab berhijrah ni kan, berhijrah ni buat satu benda yang lain daripada biasa. Macam Nabi yang saya kata tadi kan, bila Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah kan, Nabi tak membantah pun. Walhal tu kampung halaman Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk tinggalkan kampung halaman kan. Malahan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tu Nabi dah dapat gambaran dah, tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana, ke mana? Ke Yathrib. Masa tu Nabi tak ada kenapa pula, Nabi tak tanya pun, sebab Allah suruh. Cuba kalau kita dapat surat berpindah daripada PNB Kuala Lumpur pergi ke PNB Kuching, Sarawak kan, mulalah buat surat penangguhan, minta tangguh dalam sebulan dua kerana ada urusan yang belum diselesaikan. Dalam tempoh 2 bulan tu pakai kabel pula supaya terus duduk kat situ, contoh kan. Sedangkan kita tak mau melihat perubahan. Kadang-kadang kita tak nak. Tu sebab Datuk Dr. Fadilah Kamsah pernah sebut, kadang-kadang manusia tu tak nak berubah bukan sebab dia tak mau berubah, tapi kerana dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Dan kalau kita tengok, ada 2 penghalang untuk perubahan hijrah ni. Yang pertama hawa nafsu, dan yang keduanya tidak yakin kan? Hawa nafsu nak berubah bukan senang kan. Contohlah nak berubah, nak kurus tadi saya kata, macam mana baru nak berubah, menang pula voucher KFC. Contoh lah kan, contoh kan. Baru nak berubah kan, dapat pula voucher KFC kata kan. Atau macam saya nak berubah kan, saya dah beritahu kat PA saya dah pun tahu lah, PA saya akan beritahu dekat setiap masjid, setiap tempat-tempat ni, jangan siapkan nasi dan lauk. Samsul Bat dia tak makan, dia makan buah aje. Tapi sampai ke tempat-tempat tertentu, hajat orang kampung Ustaz, dia kata kepala kambing tu mengadap muka aku. Macam mana pula kan. Jadi kita tak adalah menolak kan, kenalah makan. Tentulah halangan dia hawa nafsu kan. Begitu juga kadang-kadang kan, orang nak pergi ke masjid, aku nak pergi masjid, nak pergi masjid, isteri pula sebut hawa nafsu. Abang kan mana janji malam ni nak makan sama, abang ni yelah besok je lagi masjid. Tengok hawa nafsunya pasal. Ataupun anak-anak, abang kata nak pergi pasar malam, baru nak pergi masjid pula.
Yelah, besok je lagi masjid. Tengok, pergi masjid punya hal. Tapi apa jawapan untuk Abu Nafsu ni? Jihad tadi, perjuangan tadi. Sebab kita tengok hijrah Nabi pun perjuangan. Nabi menghadap tentera-tentera yang nak bunuh Nabi, bukan nak tangkap je, nak bunuh. Kalau kita tengok Sadatina Asma hantar makanan dekat Gua Sur tu, dengan tahap dia syarat mengandung 9 bulan. Bayangkan perjuangan tu, jihad tu. Kalau ikut Abu Nafsu ni, tak payahlah, duduk rumah je lah, buat apa, relax lagi bagus. Macam tu jugalah. Macam tadi saya kata, abang kata malam ni nak makan sama. Abang janji dah kan, asal lah abang nak pergi masjid. Sayang, abang pergi masjid tak lama pun, sekejap je maghrib. Lepas saja bagi salam, abang doa, abang balik, kita makan sama. Yelah, boleh pun. Anak-anak kata kan, abang kata nak pergi pasar malam, kau jangan risau. Selagi mana abah kau tak sampai ke pasar malam tu, takkan tutup pasar malam tu. Kau tunggulah abah kau balik pada maghrib ni. Boleh pun sebenarnya. Maknanya kita kena kuatkan diri kita. Dalam bab keyakinan, kita kena usaha sehingga kita berjaya mencapainya. Bab kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Macam tu je lah. Jadi maknanya target kena tinggi kan. Aku mesti capai macam ni, aku mesti macam ni. Kita bekerja seolah-olah kita akan naik pangkat, tapi tak naik pangkat, tak apa, kita dah achieve satu level sebenarnya. Nampak tak? Macam saya ceramah hari ni, bukan saya tanya pun bayar berapa, ini tak ada. Saya datang aja, saya ceramah macam bayar 10,000 ni kan. So punya sungguh tu kan, macam dapat habis jual lah cara tu kan. Kan macam tu lah. Tapi kalau tak dapat pun tak apa, sebab kita dah berusaha buat yang terbaik. Macam tu lah. Hebat kita ni, kehebatan dalam diri kita ni adalah bila kita berusaha sebenarnya. Tapi kalau tunggu, nantilah, tak payah. Kan ada wakil-wakil syaitan ni rajim kat pejabat tu. Kau tak payah nak kerja sesungguh sangat lah. Selagi mana dia jadi bos kita, kau takkan naik pangkatnya. Ada ayat tu, ada ayat-ayat macam tu. Cara gelak tu maknanya ada tu yang fikir macam tu kan. Sedangkan ganjaran Tuhan bagi kat kita tak semestinya naik pangkat. Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi anak-anak yang berjaya. Tuhan tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi isteri yang pandai mengambil hati suaminya kan. Balik je macam Ustaz Hidayah lah. Ustaz Hidayah nampak macam sampai kat umat macam tu je dia tahu. Iya, betul. Saya tadi balik melayan suami dengan sebaik mungkin, first class service. Iya, suami balik je tangan depa abang macam tu. Iya, betul. Kau tengok ngeleng-ngeleng betul. Tuhan mungkin tak bagi tu, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak-anak yang baik. Anak tak ramai tapi baik. Anak-anak sebut, mama tak sihat mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, sejuk apa? Tengok, sejuk perut tak habis, sejuk perut kau. Sejuk hati tau, sejuk hati. Sejuk perut ni kebong ke tu? Sejuk perut, macam dia seorang ada perut perempuan ni. Sejuk hati, ya Allah. Puncanya apa? Puncanya mungkin disebabkan kebaikan yang kita buat, usaha yang kita buat tadi. Tu sebab saya kata tadi, perubahan daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Kalau kita tengok apa yang Nabi buat kan, Nabi sebut, Nabi beritahu, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilai. Nabi beritahu, barang siapa hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi makna kata, ada seorang lelaki tu bersungguh dia ni kat seorang pemuda ni nak ikut Nabi berhijrah ni, bukan sebab Nabi, bukan kerana Allah, tapi kerana seorang perempuan dia nak kahwin sangat dengan perempuan tu, perempuan tu ikut Nabi hijrah, jadi dia pun ikut. Itu sebabnya Nabi sebut macam tu. Dan kalau kita tengok hari ni, tengok kenapa kita datang majlis ilmu hari ni. Bukan semua orang yang datang betul-betul kerana ilmu kan, bukan semua. Ada orang tu datang sebab minta lah dapat selfie. Ada orang macam tu kan, aku dah cat penuh dah bateri ni weh, tak dapat ambil gambar gitu kan. Iya, betul. Ada orang tu datang, alhamdulillah, minta lah lajak sampai petang sikit weh, lambat sikit masuk office, contohlah kan, contoh mungkin ada macam tu. Iya, tu sebab, tapi bukan PNB sini lah, cawangan lain sini okey lah. Tu sebab kadang-kadang
pentingnya kalau kita tengok kan, halangan-halangan yang akan datang. Bukan semudah itu. Macam kita nak semayang kan, Allahu Akbar, drama tengah sedap ni. Alah, drama lah pula kan, nampak? Drama kalah, bisikan syaitan pun sampai, iklan nanti kau semayang lah. Lah betul juga. Tengok sekali iklan, keluar kabut lah, ambil wuduk dia semua nak semayang, Allahu Akbar, cepat weh, setan tu kata. Lepas ni macam dah habis je iklan tu, langsung semayang maghrib 1 rakaat kan. Tengok drama punya hal. Apa tak? Itu belum cerita lagi. Dah sungguh ni nak pergi masjid. Tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, dia pun bersyuk. Setan kata, relax. Yang penting kau pergi, orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga, slow dia. Dia start motor pergi, dia dengar Bismillahirrahmanirrahim. Imam tu dah baca lah, dia pecut. Jangan pecut, bahaya, kau slow-slow. Yang penting kau datang. Walaupun kau masuk rakaat kedua pun tak apa, yang penting kau datang. Orang lain tu langsung tak datang. Betul juga, slow dia balik. Sampai kat masjid, orang dah habis semayang. Setan pun bisik, tak apa, kau salam dengan orang lain, orang bukan perasan pun kau tak semayang. Nampak tak? Dia ajarnya macam tu. Tengok syaitan ni kan, dia akan menghasut kita, dia akan mengacau kita. Itulah, macam nak berubah kan. Betul, bukan senang. Hawa nafsu kita. Macam saya nak kurus itu kan, macam mana nak kurus. Saya pernah satu ketika TV Hijrah taja saya masuk gym 12 sesi, siap ada instruktor. Gila. Pagi tu macam mana tu, dia punya kesungguhan tu, kita potong salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau kita packing kan, campur-campurkan, gaulkan. Ni saya beritahu ni, kalau nak cepat kurus macam tu je, gaulkan, packing kan, letak dalam fridge kan. Lepas pagi ambil tu je, satu paket ambil. Lepas tu minum air kosong je. Kalau minum air manis tu lah sekali pagi cukup, tapi minum air suam lagi bagus. Kemudian pukul 10 makan pisang 2 biji, bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan tu dah konan borok dah kau tu, 2 biji aja kan. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Masuk gym, jangan tipu lah. Instruktur tu tanya, pagi tadi nak makan apa-apa tak? Cakap tu terang. Kalau yang makan nasi lemak tu, memang keluar balik nasi lemak dia. Betul, kalau kita buat benda simple je, tak berat. Ya Allah, hari pertama saya ingat macam pantang bersalin jalan. Allah, teruk betul. Orang tak biasa masuk gym. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 5 kita makan ayam atau ikan yang dibakar saja. Bakar dengan olive oil, minyak zaitun. Bayangkan kesungguhan tu. Kalau boleh ikan salmon, kalau boleh, bayangkan. Lepas tu lepas pukul 5, bila balik rumah, kalau sampai rumah kan, kalau masih lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Kadang-kadang dapat buah, nasihat lah kan, macam tu. Itulah. Kan? Jadi saya buat tu. Memang 2 minggu je. Dia paling susah kan, bila kita nak buang 4 benda putih, bila kita nak diet ni. Nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Tapi nasi 2 minggu je. 2 minggu, lepas 2 minggu kita akan okey dah. Badan kita dah lali, dah biasa dah. Saya last makan nasi pagi tadi lah. Itulah pagi tadi. Maknanya saya belum start lagi. Maknanya kan. Jadi tapi saya pernah buat lah tu, yang diet yang salad apple hijau tu saya pernah buat lah. Saya cerita dengan mak saya, tu pun halangan juga. Mak, pagi kena makan macam ni mak, lepas tu pukul 10 makan ni, makan pisang, lepas tu makan ni. Mak saya cakap apa tau? Kau berhentilah jadi orang tu. Tu kan, boleh makan je lah. Langsung saya makan. Sebab saya dengar cakap mak saya, macam tu lah. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa pun halangan akan ada, dugaan akan ada. Sebab nak berubah bukan senang. Contoh, kita dah dengar cerita kan, jangan kita sekali-kali memakan daging saudara kita sendiri. Mengumpat. Tapi mengumpat ni sedap. Kau tahu tak apa? Dia kalau bisik tu lagi seronok kau tu. Dia kata kan, kau tahu tak ni, orang tu tengah bisik-bisik, yang seorang tu boleh lepas dengar ceramah Ustaz Hidayah beritahu kan apa hukumnya mengumpat, ribah dan fitnah kan. Dia pun datang, korang ni tak baik lah ngumpat-ngumpat. Alah, macam kau baik sangat. Kena macam lah kau baik sangat. Yelah apa cerita? Dia join terus. Bukan senang tau, bukan senang. Tapi kalau boleh dia kata, kau macam kau baik sangat, tapi dia kena kuat. Ya, aku tahu aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Macam suami kan balik tiba-tiba kan jemput, dia tiba-tiba dia sambut isteri, dia buka pintu, dia ambil kasut kita, dia susun kat tempat kasut.
Sayang, masuk sayang. Sayang, isteri syurga abang. Masuk. Contoh aku panggil bini aku tau. Betul Ustazah. Saya panggil isteri saya, isteri syurga abang. Sebab jangan balik kan. Kena cakap macam tu. Isteri syurga. Isteri syurga abang. Kan jemput masuk sayang. Ya Allah, rumah ni tak ada makna kalau isteri abang tak ada kat rumah ni. Apa ayat kita? Apa ayat kita? Tengok, tu lah dia. Macam mana nak berubah? Buang terbiak. Macam mana Emir tak beralih arah? Aduh, patut tuduh lelaki curang. You all tak appreciate lelaki. Dia bukan buang tabiat, tapi buang tabiat lama, nak ganti dengan tabiat yang baru. Ya, orang lelaki peluk isteri, panjang umur, memanjangkan umur 4 saat. Hormon dia tu akan memanjangkan usianya 4 saat menurut kajian. Sekali peluk isteri, tambah 4 saat umur. Peluk lagi, tambah 4 saat. Yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang, pendek umur. Ingat tu. Jadi tu antara halangan memang akan ada. Kita pun tahu kan, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian dan dugaan. Kita nak berubah ni, ada je halangan dia. Aku nak kerja rajin-rajin lah. Nak kerja rajin-rajin. Alah rajin lah. Jom minum. Minum. Pukul 9 pagi minum. Weh, lepas jamah akan minum terlepak lagi tempat biasa bawa pokok ketapang. Jom, pergi makan. Lepas tu masuk pejabat pukul 4. Baru nak kerja, kat file. Weh, sekarang kerja tak rasa, tiba-tiba pukul 4 tu. Dah kerja komputer darah pada pagi. Memanglah tak rasa. Nampak tak? Halangan nak berubah jadi baik. Betul tak? Itu halangan-halangan yang biasa berlaku. Kita buat baik pun orang cakap, nak naik pangkat, nak kena naik. Susah betul lah. Jadi kita pun jadi yang lain. So kita kena kuatkan semangat kita. Halangan tentu akan ada. Malahan kena buang dalam hati kita ni. Buang perasaan-perasaan yang tidak baik. Buang tamak. Kan? Tamak kita nak ambil tu. Tak apa, aku nak. Semua hadiah ni aku nak. Tak boleh. Dia akan cabut. Tak dapat tak apa. Cakap, abang tadi tengok seronok sangat orang tu dapat. Yang jongkong emas yang Habib jual tu. Dah lama nak bang. Cuba cakap kan. Mana tahu. Kan untuk sabut timbul kan. Tu batu tenggelam. Cubalah. Sebab nak buat perubahan tu. Nak buat perubahan. Kita minta sesuatu perkara. Kadang Allah tak bagi ni. Allah bagi benda lain. Allah bagi benda lain. Halangan akan ada. Dia akan datang bertimpa-timpa kadang-kadang. Tetapi janganlah menyebabkan kita berhenti nak berubah. Naklah. Biarlah aku takat ni je lah. Tak. Kita kena percaya Tuhan dalam 5 perkara kita nak, Tuhan bagi 4. Satu yang tak dapat tu, kita heboh cerita dengan orang. Aku memang tak ada rezeki. Jangan sebut macam tu. Sebenarnya kalau Tuhan tak bagi itu sebab ada benda lain yang lebih baik Tuhan nak bagi kat kita. Kerana Tuhan tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi kita kebahagiaan. Buang sifat-sifat yang tak baik. Buang sifat tak baik. Ni aku tak boleh, aku nak juga ni. Tengok suami boleh bagi. Lah, tak payah pun berebut-rebut dengan orang. Suami balik kan bagi. Abang tahu tadi ada cabutan bertuah kan? Ada member abang PPZ cakap. Abang yakin sebab selalu you daripada kecil pun tak pernah nasib baik cabutan bertuah ni. Kan? So I belikan untuk you. Abang. Bertuah saya dapat abang. Macam tu kan? Nampak tak? Betul. Yang pertama, buang tamak. Kongsi tak apa. Orang perempuan kena ingat tu. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Ngeleng pula. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok tu. Cuba sangka baik. Ini PPZ punya program tau. Maksudnya benda yang baik kita share. Contoh dapat ilmu hari ni, share dengan orang. Boleh kan? Kau pilih. Jadi sangka baik. Pertama, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Kita saya kerja kat PMB. Dekat menara PMB KL, Jalan Razak tu. Situ lah. Belakang, jangan sombong. Sampai masa pencen. Betul tak? Dia tu dulu nombor 1 kat pejabat tu. Ya ke? Kat ujung tiang. Pencen dah. Sampai masa bersara. Macam saya ni dulu, pengarah undang-undang dan penguasaan. Sampai masa ada kad pesara. Dekat pesara mula tu syok. Ini tunjuk kat hotel dapat 10% ni. Rupanya bukan semua hotel dapat.
Yang dapat hotel Oyo. Dapatlah. Aduh, hai. Kan ada kad pesara dah aku tahu. Jangan sombong. Tak ke mana pun dengan kesombongan kita tu. Sampai masa kita akan meninggalkan apa yang kita ada. Rumah dia besar weh. Sampai masa kita akan tinggalkan rumah tu. Betul. Ada rumah lagi hebat daripada tu. Kereta baru, berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah boring dah. Cakap apa? Betul tak? Saya pergi ke rumah Datuk Seri yang kaya tu. Datuk agaknya mahal betul rumah Datuk Seri. Tak adalah masa saya beli dulu murah lagi ustaz. Masa tu baru 4.2 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab weh. Tapi dia bukan sombong. Dia memang bahasa dia macam tu. Kita tak bolehlah jadi macam tu. Kan? Yang seorang tu lagi pula. Dia ajak saya camah kat rumah dia, bagi saya makan satu kopok. Cuma tak rasa kopok ni sedap tak? Sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Apa hal? Puas saya memikirkan kewajaran cerita dia tu. Macam kau makan kat kedai tom yum, sedap lah bang, kita beli kedai ni. Tak ada. Macam tu lah kan. Dan yang ketiga, jangan dengki. Itu pun boleh menghalang sebenarnya. Dengki sangat. Dengar bos dapat pergi haji, dengar bos kita dapat pergi haji tahun ni. Apa respon kita? Kalau kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, kalau sahabat dan saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Tak rasa apa-apa. Dengar bos dapat pergi haji, tahu ramai kan, dia seorang ni. Dengar kawan kita dapat naik pangkat, yalah ada 5-6 orang kan. Bukan dia je kan. Dengar-dengar dia dapat beli, dengar-dengar dia beli kereta baru, yalah loan senang je sekarang ni. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa, yalah statistik itu pun memang Nabi tahu kan, 20,000, 30,000. Tak ada rasa kan. Dia patutnya rasa apa? Gembira. Dengar-dengar bos dapat pergi haji tahun ni. Ni dia marah pula. Tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat tak beri jilatnya bos tu, nolak, dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru tak boleh dicuri duit tu. Dengar anak dia dapat semua A. Macam anak seorang pandai. Tengok ada je. Sepatutnya gembira. Dia dengar bos dapat pergi haji tahun ni. Ya ke ya Allah aku nak jumpa dia lah bos. Nanti bos doakan saya ya dapat pergi. Saya pun nak sangat pergi. InsyaAllah. Dah daftar belum ni? Belum. Kau nak pergi daftar pun belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi, mati hidup boleh pergi, belum mati balik 3 kali tu. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke ya Allah, dia tu dah rajin tumpangkan orang, boleh kita tumpang kereta dia, tapi mesti minyak buat tidur kan. Dan dengar dia naik pangkat, ya Allah papa boleh minta tolong dia, senang. Dengar-dengarnya anak apa tu dapat semua ada juga anak orang yang pandai ni, kalangan staf kita ni kan, alhamdulillah. Macam tu kita cepat kadang-kadang. Dengki ni menyebabkan orang lain terasa hati, menyebabkan orang pun rasa macam tak seronok jadilah. Tak apalah kau tak payahlah belajar, orang semua macam-macam cakap bila kau sambung belajar, tak payahlah. Nampak? Sebab kita kadang-kadang dengar siapa tu kahwin, apa tu lah haji yang umur 85 tu, biarlah dia kan dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia 25 tahun weh? Baguslah. Yang seorang cakap baguslah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kau tak dengar habis cerita ni. Yang seorang ni pula malam pertama mati tu. Tak baik cakap macam tu. Kau tak pandai, kau tanya isteri dia, apa yang kau suka sangat Abang Haji tu? Kau bukan dah banyak umur dia. Macam mana saya nak cakap dia romantik, dia pandai gurau. Kadang-kadang walaupun kita masalah kan, bila makan bersuap tu ada masalah sikit lah. Masalah apa? Abang, itu telinga. Bayangkan dia tak nampak dah hulu ni mulut dengan telinga. Kena betul kan? Macam tu lah abang ni. Macam tu. Iya. Dan kadang-kadang tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terangah kan. Doakan kebahagiaan orang, sudahlah. Macam tu je. Macam mana kita tak nak orang lain itu. Kita nak tu sebab nampak kawan kita berubah. Aku nak kuruskan badan ni, Kita jangan cakap, kau tak payah nak kurus lah. Kau makanlah ubat apa, kau telan lah kan, apa pun. Kau takkan kurus, aku tengok kau baru tahu. Rangka kau lebar, dia kata. Kau tak payah, kau makan aje lah. Tengok ada orang macam tu. Aku nak kurus. Ya ke? Okey, tak apa.
kau ni apa macam mana kaedah kau pakai? Aku pakai ni, aku pakai IF. Oh je ke intermittent fasting? Okey, sama kita kita puasa malam sampai pagi. Tak apa, aku temankan kau. Macam tu lah semangat. Engkau dah kurus, kau nak teman aku buat apa? Tak apalah, biar aku kurus lagi, biar timbul tulang aku ni. Dia kata macam tu. Jadi mana kata dia support kawan dia. Ya, aku ingat aku nak solat lah, aku nak solat berjemaah lah. Tak apa, kita sesama pergi kita solat sesama. Kan bagus macam tu. Jadi sebenarnya kita kena support. Jangan kita tamak, jangan kita sombong, jangan kita dengki. Wallahualam. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan banyak sarapan yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita buat semangat. Kita jangan saling mendengki, jangan tamak, jangan kita pentingkan diri sendiri. Bahagia tengok kelebihan yang orang lain ada. InsyaAllah orang yang bahagia, dia boleh membahagiakan orang lain. Dan orang yang derita, dia akan menderitakan orang lain. Jadi sama-samalah di PMB ni kita jadi orang yang menyebarkan agent, yang menyebarkan kebahagiaan. Dan antara cara untuk kita bahagia ialah kita memberi. Contoh kalau kita bagi kepada anak hadiah, apa yang anak kita suka? Anak kita seronok dah. Seronok kan? Sebab dia dapat. Tapi sebenarnya di sebalik keseronokan anak tadi, siapa yang lagi bahagia? Mak ayah yang memberi ni sebenarnya lagi bahagia daripada anak yang menerima pemberian daripada kita. Jadi sama-samalah apa yang boleh kita sumbangkan pada orang lain. Khairukum anfa'akum linnas. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Inilah yang kita cuba untuk menjadi jambatan kepada tuan-tuan, untuk menyalurkan zakat yang tuan-tuan bayar. Sebenarnya di luar sana duit yang dibayar dalam zakat ini dialihkan oleh Baitul Mal, bukan sahaja beri kepada fakir miskin. Kita beri juga kepada anak-anak yang kanser. Anak-anak baru-baru ni pun kita ada anak-anak kanser yang mendapat bantuan daripada Baitul Mal, sudah sampai ajal. Tapi tak apa, apa duit yang sampai pada dia daripada sumbangan zakat kita, semua untuk Allah catat. Semua Allah catat. Kita bagi juga kepada anak-anak fakir miskin yang belajar di mana di kolej Baitul Mal, ada kolej profesional, kolej kemahiran. Ini semua daripada duit zakat. Dan kita berikan juga bukan sahaja kepada orang-orang yang kita kata fakir miskin, bukan juga kepada pelajar, tapi orang-orang yang berada dalam keadaan yang survive. Kita namakan sebagai fisabilillah lah. Banyak di fisabilillah ni, banyak dia punya cabang dan dia punya kecil-kecil dia skim-skim dia lah. Antaranya bantuan perniagaan, bantuan masuk persekolahan, pelbagai lah yang boleh tengok dekat laman web Baitul Mal. Mereka sentiasa, kalau kita ni macam kami ni buat kerja untuk PPZ, kita kutip saja kami naik untuk bangunan ni, naik tingkat 2 ni, kami naik lift. Tapi pihak Baitul Mal yang sampaikan duit tuan-tuan kepada staff, mereka naik tangga. Mereka naik tangga PPR untuk sampaikan bantuan. Kadang-kadang lift rosak, tapi mereka kena sampai juga ke tingkat 16 untuk berikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi inilah kita cuba untuk dalam masa yang sama kita bekerja. Saya yakin dan percaya tuan-tuan bekerja masa yang terhad, dan kita nak mudahkan tuan-tuan untuk bayar zakat dengan mudah. Bayarlah melalui dan zakat bulanan PZB. InsyaAllah untuk hari ini ada lagi ke yang belum hantar borang? Ada? Okey, ada lagi sikit. Siapa yang belum hantar borang boleh kuat kita di depan. Kita ada lagi yang belah kiri kita, boleh bagi pen. Kalau ada lagi belum, kita tunggu sekejap. Lagi dua sahabat kita. Kalau ada yang belum serah, dia dah siap isi, boleh angkat tangan, berikan kepada Atul di belakang sana. Puan kita yang tudung hitam, belah sini juga. Sebab ini yang terakhir. Selepas ni kalau nak buat persilakan. Masalah ke? Kita dengan tajuk pun boleh, ataupun kita dengan zakat pun boleh, tak ada masalah. Baik, nanti tu boleh buat balik cabut dah. Atau kita sikit urusan, ada beberapa lagi. Kita tunggu sekejap. Kalau kita berbandingkan hak kepada yang memberikan hari ini, kepada kita semua sama-sama nak memperkenalkan gaji. Dan InsyaAllah kami di PBZ sentiasa menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan terus
yang membantu dengan banyak perkara. Antaranya yang pertama, kita ada kafalah muzaki, iaitu khairat kematian ya. So siapa-siapa ni yang dah isi murah, dah buat komunikasi PBZ boleh isi lah dekat pasangan masing-masing. Nanti kalau abang mati, macam tu ya. Nanti kalau saya tak ada, abang jangan lupa pergi dekat PBZ, minta ataupun bagi tahu khairat kematian. Dan boleh juga kalau bagi tahu pada HR juga boleh dimaklumkan kepada PBZ bahawa ada kematian daripada kaki-kaki yang buat potongan gaji zakat. So kita boleh wakilkan kepada HR juga ataupun kepada pasangan lah. Kerana kita akan beri semula lebih kurang dalam RM3,000 sehingga RM3,000 untuk hari kematian. Kita juga di PNP kita ada wakalah yang mana diberikan sejumlah wang untuk pengembalian semula terhadap gaji potongan gaji yang tuan-tuan buat, dan kemudian kita akan agih PNP sendiri yang menagihkan kepada fakir miskin. InsyaAllah lagi banyak sahabat-sahabat untuk memberikan potongan gaji, insyaAllah lagi banyaklah duit itu boleh diagihkan kepada fakir miskin. Okey, kita dah siap pula. Silakan Ustaz Abdul Bar untuk membuat cabutan grand prize. Sila Ustaz, kita cabut dua Ustaz ya. Satu kita bagi Habib. Okey, betul dulu. Okey, pengarah kata kita bagi telefon dulu ya. Okey, jadi kita bagi. Tak ada lelaki dapat. Setakat ni pun dua orang perempuan. Sini Ustaz. Baik. Untuk pemenang Telekom Siti Hajah, perempuan juga. Jatuh kepada Puan Sabariah binti Muhammad Sarif, dipersilakan. Dengan gerangannya Puan Sabariah. Udah balik. Oh, dia nak Sabariah satu, Sabariah dua, Sabariah balik. Sabariah balik. Ya, macam dia. Okey, kita cabut untuk yang kedua menggantikan Puan Sabariah. Masih dulu. Adalah orang lelaki dapat beri kat isteri ya. Perempuan juga. Okey, tak apa. Lahirnya pada tahun 1996. Tinggalnya di Taman Keramat Permai. Terus jatuh kepada Nur Kamalia Raihan binti Abdul Ghani. Masya Allah, orang depan. Silakan buat. Ibu dia menerima hadiah Telekom Siti Hajah, nama kita abadi. Tahniah. Terima kasih. Kalau tak nak bagi saya. Bayar zakat kita memberikan hadiah orang yang syarikat-syarikat yang memang bayar zakat. Juga grand prize kita pada hari ini kali pertama. Kali pertama kami membawa 1 gram ataupun kita panggil sebagai apa? Apa nama dia? Gold bar. Gold bar beratnya 1 gram daripada Habib jual. Kita punya penaja juga pembayar zakat jatuh kepada tuan tu puan. Macam puan ni. Alif belakang genap. Puan kan? Okey, baik. Puan Fazli Kamarudin. Ada. Rezeki ini kali pertama kita ada majikan terpilih untuk kempen Jom Potong 2023. PNP adalah majikan yang pertama. Kita memang tak bagi kat luar, kecuali majikan terpilih. Inilah dia hadiah 1 gram gold bar. Tahniah. Habib jual kepada Safi Andi. Okey. Terima kasih dan tahniah. Terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan yang memberikan komitmen. Saya tak nampak ada orang tidur. Oh, dahsyat. Dahsyat betul. Rasa selamat, orang datang semua sebab nak tidur kan. Tapi tak ada orang tidur. Masya Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkaitan, ada kebaikan, ada manfaatnya daripada kumpulan kita selama sejam pada hari ini. Dan saya, Ustazah Hidayah dan Izzat memohon maaf jika ada terkurang daripada program kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Ustaz Samsul Debat kerana bersama dengan kami pada hari ini dan bersama dengan PNB dan PBZ. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi untuk masa akan datang. Terima kasih kepada Ustaz Azizul. Saya serah semula kepada Ustaz Aziz. Maklumat, saya buat maklumat. Ustaz, kita minta Ustaz
Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada satu